Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. أما بعد نوينا تعلم والتعليم التذكر والتذكير نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نواه السيد الحبيب محمد بن علوي المالكي الحسني وأصوله وفروعهم والعلماء العاملين وأولياء الصالحين الله ينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وعلو وبركات نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Petang ini kita menyambung perbahasan kita tentang Sirah An-Nabawiyah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membahaskan tentang hijrah, kemudian sampai ke Madinah. Hari ini kita sampai kepada Rasulullah SAW menghancurkan semua bahagia dari Madinah, ya. Itu tentang keadaan atau sampainya Rasulullah SAW itu ke Madinah, khususnya ketika Rasulullah SAW itu sampai ke tapak Masjid An-Nabawi itu, di Madinah. Kerana disitulah tempat unta Nabi SAW berhenti. Sebab Nabi suruh untuk biarkan untanya itu berjalan sendiri. Maka ketika mana berhentinya unta Nabi SAW, maka Rasulullah SAW memilih tapak itu untuk membina masjid yang dikenali dengan Masjid An-Nabawi. Sekarang yang kita pergi ke ziarah ke Madinah, kemudian kita pergi ke Masjid An-Nabawi itu adalah kawasan yang mana disitulah Nabi SAW membina Masjid Nabawi, cuma sudah dibesarkan sekarang ini. Tapak asalnya adalah yang berada di Raudhah itu dan sekelilingnya. Jadi kalau orang lelaki yang pergi situ, dia akan nampaklah, sebab dia dah ada tanda di tiang-tiang itu, iaitu Masjid Asal dipanggil, ataupun kita panggil ruang asal Masjid An-Nabawi, iaitu yang dipilih oleh Nabi SAW pada awalnya untuk dibina masjid. Yang mana dianya merupakan sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim. Jadi Nabi beli tanah tu. Dan Nabi sendiri turut sama bergotong royong untuk membina masjid tersebut. Jadi memang barakah sangat masjid itu. Dan dalam masa gotong royong itulah kita lihat bagaimana gotong royong ni juga ada salah satu daripada wasilah sebab untuk kesatuan, kebersamaan. Sehingga kita lihat bagaimana orang-orang muhajirin yang datang daripada Mekah berkumpul dengan orang-orang Ansar, penduduk di Madinah. Begitu juga dua suku besar, Aus dan Khazraj, semuanya bersama-sama bergotong royong untuk membina Masjid An-Nabawi. Bahkan mereka ketika itu berqasidah. Disebutkan dalam riwayat mengatakan bahawa la aishu illa aishul akhirah wafil lil ansari wal muhajirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat.
dan ampunilah kaum Ansar dan Muhajirah, iaitu Muhajirin. Itu madah yang telah pun disebutkan, bahkan dikatakan itu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, menyambung kepada syair-syair yang telah pun dialunkan oleh orang-orang yang bergotong royong pada waktu itu. Menunjukkan tak salahlah kata gotong royong untuk kita. Kalau istilah kita nyanyi-nyanyi, tapi nyanyi-nyanyi ni bukan lagu yang bukan-bukan lah. Iaitu untuk kita menaikkan semangat, untuk kita panggil apa, begitu juga untuk kita kata apa, menjadi lebih menarik kerjasama itu. Jadi para sahabat ni memang ketika masa tengok Nabi sendiri pun, kita panggil bersama dengan mereka membina masjid, kan? Sambil itu menyambung qasidah dan syair-syair yang mereka alunkan tu, mereka bersemangat dalam kerja-kerja mereka. Bahkan ada yang menyambung dengan bermadah, dengan mengatakan kalau Nabi bekerja kita berehat, ini adalah kerja yang sesat. Maksudnya tak patut kita ni tengok Nabi pun bekerja kita berehat. Maksudnya mereka bertambah lagi sebenarnya bersemangat untuk nak menyiapkan pembinaan masjid tersebut. Pada awalnya tapak masjid itu ada walaupun dia adalah satu lapangan tempat jemur kurma, tapi di atas tu sebenarnya ada kubur kaum musyrikin. Ada beberapa kubur di situ, dan juga ada sikit atau rumah usang, dan juga pokok tamar dan pokok gharqad. Pokok tamar kita tahulah kurma, gharqad ni pokok gharqad. Pokok gharqad ni adalah pokok yang Nabi kata gelar dia sebagai pokok Yahudi. Pokok yang nanti di akhir zaman ketika mana berlaku peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, waktu tu orang Yahudi tak boleh sembunyi kat mana-mana sebab semua akan bercakap dan memberitahu kecuali pokok gharqad ni lah. Dan pokok gharqad ini memang ada hatta di Madinah. Bahkan kalau kita tahu Baqi' itu sendiri pun digelar dengan Baqi'ul Gharqad sebab di tapak perkuburan Baqi' itu dulu banyak pokok gharqad, tapi dah dibuang lah kerana menjadi tanah perkuburan ahli Madinah. Jadi kerana ada kuburnya orang musyrikin tu, Nabi suruh gali dan dipindahkan, dikeluarkan daripada kubur tersebut, dialihkan, dan bangunan yang dah husang tu dirobohkan dan juga diratakan. Pokok tamar, pokok gharqad tu ditebang dan kemudian setelah itu Nabi pun pilih arah kiblat, iaitu arah kiblatnya pada waktu itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Pada waktu itu Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Jadi tiang mihrab yang disusun daripada batu bata tu, dan temboknya tu daripada batu tanah dari tanah lah. Jadi itu dibina, kemudian dia punya tiang bumbung dia tu dia buat daripada pelepah tamar. Tiangnya tu pun daripada batang tamar tu, kan? Dari batang tamar dia punya tiang-tiang untuk nak supaya ada bumbung. Tapi bumbung ni hanya di bahagian hadapan. Kemudian belakangnya tu terbuka. Jadi dia buat tu 4 segi macam tu. Depan tu dia buat tiang untuk nak menampung kepada tempat untuk diletakkan pelepah-pelepah kurma untuk sebagai berteduhlah bumbung. Tapi kalau hujan kuat dia tetap akan tembuslah sebab dia bukanlah bumbung yang solid. Sebab tu Nabi pernah ketika solat hujan, Nabi ketika bangun sesan tanah tu ada di dahi baginda Rasulullah sebab basah tanah. Ketika mana hujan tu turun dengan lebat dan air itu menitis masuk ke dalam masjid. Dan lantainya masih daripada tanah. Lantainya masih dari tanah. Sebab tu dulu adanya kebiasaan kepada sahabat yang solat, kalau mereka nak ludah, mereka ludah. Jadi ditegur oleh Nabi SAW. Nabi kata kalau kamu ludah pun jangan meludah ke depan. Kamu solat kan? Kamu menghadap kepada Allah. Kalau kamu nak sudah sekalipun, ludahlah di sebelah kiri. Dan kafaratuha dafnuha. Cara untuk menutupinya dengan menimbusnya. Jangan biarkan seketul kat situ. Timbus. Itu dulu ketika masjid tu tanah. Sekarang jangan buat. Ada hadis kata boleh ludah. Kan? Nak timbus dengan apa? Kapet tu apa semua. Kan? Jadi kena sesuaikan.
Baik. Allah SWT Muhammad, jadi lantai dia tu diratakan dengan pasir kan, dia dengan tanah diratakan. Jadi dibuat 3 pintu. Tiga pintu masuk. Jadi kalau ikut ukuran dia punya tak termasuk dengan mihrab tu. Mihrab kan di depan. Itu adalah 100 hasta. Lebar dia lebih kurang sama dengan panjang dia. Jadi itu dia punya ukuran awal asal Masjid Nabawi. 100 hasta ni satu hasta begini. Lebih kurang kalau tak salah 60 meter. 100 hasta tu 60 meter. Lebih kurang. Jadi 60 kali 60 lebih kurang begitulah. Tahun 60. Dia punya keluasan asal Masjid An-Nabawi. Baik. Kemudian tanah tu luas lagi. Kerana itu adalah miliknya Nabi SAW. Nabi beli dan dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kawasan itu diwakafkan kepada masjid yang 100 kali 100 itu ataupun 60 kali 60 lebih kurang meter. Maka dibinalah di baki-baki ruang yang ada di keliling itu dengan rumah yang mana dibuat daripada batu bata. Atapnya samalah daripada lepah kamar, tamar dan dengan batang kurma tu. Maka ini dibina adalah bilik atau rumah isteri-isteri Rasulullah SAW. Jadi masa Nabi SAW itu hijrah, sebenarnya bukan semua keluarga Nabi itu ikut. Termasuklah waktu tu masih tinggal Aisyah masih di sana. Begitu juga dengan Ruqayyah, Ummul Kulthum, Fatimah. Ini semua anak-anaknya Rasulullah SAW belum lagi hijrah. Kan? Jadi setelah itu Nabi dah pastikan dah prepare. Baru Nabi, kita tengok dalam kitab ni pun dia kata Nabi SAW itu mengutuskan Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' ke Mekah dengan bawa 2 ekor unta dan 500 dirham untuk diberikan kepada Fatimah, Ummul Kulthum, Saudah binti Zam'ah, Usamah bin Zaid dan ibunya, Barkah, Ma'anah, Ummu Aiman yang masih berada di sana. Semoga Allah meridai mereka semua. Barulah setelah itu, lama kemudian barulah mereka datang ke Madinah. Jadi rumah-rumah tu disediakan dah. Kan? Baik. Jadi dah siap tu barulah Nabi keluar daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saya dah ceritakan Abu Ayyub kan sebelum ni. Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebelum ni. Jadi masjid yang dibina ni bukanlah semata-mata untuk solat je. Memanglah masjid itu salah satu daripada keutamaannya adalah untuk mendirikan solat dan khususnya solat berjamaah. Tapi bukan itu semata-mata, kerana dia disebut, sebab tu masjid ni sebenarnya kita sebut masjid, begitu juga disebut dengan jami'ah, dia panggil jami'ah. Sebab tu kalau kita pergi ke tempat-tempat ada setengah dia kata ini namanya jami' kan. Kita dulu panggil masjid jami' dia panggil kan. Jami'ah ni maksudnya adalah tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Jadi di situ tempatnya orang berkumpul khususnya untuk menerima ajaran, untuk belajar, untuk ilmu macam kita sekarang ni. Alhamdulillah dimanfaatkan masjid itu bukan hanya untuk solat je, untuk ilmu kan. Dan juga untuk tempat kita panggil berukhuwah kan, menjalinkan ukhuwah. Yang mana kita tahu bahawa tempat ini tempat yang damai, tempat yang sejahtera. Pertemuan di masjid ini lebih barakah disebutkan. Dan juga dianya adalah merupakan tempat untuk bermusyawarah dia panggil, untuk nak berbincang dengan untuk mendapatkan daripada satu keputusan yang baik.
Jadi sebab tu peranan masjid ni sangat besar. Samping memang kalau kita lihat di zaman Nabi tu masjid itu dijadikan tempat untuk melindung orang-orang fakir miskin. Jadi kita tak buatlah kita ni. Tapi dulu memang di zaman Nabi itu ada tempat untuk orang fakir miskin sehingga mereka berada di belakang masjid itu, di ruang atau di ruang disediakan untuk mereka. Dipanggil mereka itu dengan ashabus suffah. Ashabus suffah. Kan? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu ketika mana itu, maka mereka mula berbincang apa yang kita nak buat untuk nak bagi tahu orang, untuk panggil orang solat masa waktu. Masa itulah kita kata ada cadangan kata kita tiup trompet. Sebab memang trompet itu ada di itu orang Yahudi kalau dia nak bagi tahu sesuatu dia trompet. So dia orang dengar, mereka lihat macam tu, mereka rasa itu salah satu cara yang boleh untuk orang dengar. Jadi Nabi tak bagi. Itu adalah kata Nabi adat orang-orang Yahudi. Nabi ni tak suka untuk kita ni tiru orang-orang yang bukan Islam. Kemudian ada cadangan loceng, ting iaitu orang-orang Nasrani. Nabi tak. Maka ternyata rupanya ada seorang sahabat yang bermimpi. Namanya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabih. Dia bermimpi, dia diajarkan azan, laungan azan. Dan dia cerita kepada Nabi, Nabi kata ini cara dia. Begitu juga di dalam riwayat kata yang mimpi itu adalah Umar Al-Khattab juga. Barulah kemudian kata Nabi ajarkan kepada Bilal, maka Bilal pun laungkan azan. Yang azan ni adalah daripada mimpi yang didapatkan oleh sahabat yang diberitahu kepada Nabi SAW. Maka bermulalah laungan azan yang dilaungkan 5 kali sehari oleh muazzin Rasulullah SAW. Nanti kita akan tengok siapakah muazzin Rasulullah SAW. Itu dia nanti insya-Allah dalam kita punya buku ni, kitab ni ada siapa-siapa yang dinamakan itu. Termasuklah ketika Nabi sampai di Madinah ini, selain daripada masjid, Nabi memsaudarakan di antara kaum muslimin. Seperti mana kita tahu kan. Rasulullah SAW memsaudarakan di antara muhajirin dengan ansar. Dan majlis ni, majlis persaudaraan ni, Nabi kumpul di rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik ni bantu Nabi kan. Nabi pun buat program panggil untuk dipersaudarakan. Jadi yang hadir lebih kurang 90 orang kaum lelaki, separuhnya itu daripada orang muhajirin dan separuhnya daripada kaum ansar. Jadi Nabi pun saudarakan sesama mereka. 90 orang maknanya 45 lah. Kan? Jadi 45 pasangan yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Dan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang dipanggil persaudaraan yang sangat kuat. Sebab yang mempersaudarakan Rasulullah, Nabi yang matching kan. Sehingga mereka akan berikrar untuk saling bantu-membantu serta mewariskan harta. Sampai begitu sekali. Kalau setelah meninggal dunia. Itu sebelum dimansuhkan dengan ayat hanya yang dapat mewarisi harta itu adalah ahli waris. Tapi asalnya dulu persaudaraan itu, kalau saudara dia ni meninggal, dia berhak mendapat warisan harta. Sampai begitu nilai persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Allah turunkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu lebih berhak terhadap sesamanya. Jadi itu keutamaan silaturahim, kehubungan kekerabatan. Sebab tu hubungan kerabatan atau silaturahim ni perkara yang sangat penting untuk kita jaga. Jangan sampai kita putuskan. Kalau kita sudah ada hubungan kekeluargaan tu, kita putuskan. Kalau putus je, putus adalah hubungan kita dengan Allah. Itu serius disebutkan. Jadi hak pewarisan tu dikembalikan kepada ahli keluarga lah. Kan?
seperti mana yang telah pun diturunkan. Baik. Allah SWT Muhammad. Kemudian jadi persaudaraan itulah kita selalu dengar kisah-kisah tentang bagaimana kesediaan khususnya orang-orang Ansar yang bersaudarakan dengan orang Muhajirin itu untuk memberikan apa saja kepada saudara dia. Seperti mana kita selalu dengar tentang siapa namanya Abdurrahman bin Auf. Waktu ketika dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni seorang kaya di Madinah. Jadi ketika mana dia persaudarakan, Rasulullah kata, Sa'ad bin Rabi', kamu disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Maka mereka terima. Terus Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, aku ni orang kaya di sini, kata Sa'ad bin Rabi'. Dia terus terang cakap, aku ni memang orang yang kaya di Madinah ni. Jadi aku nak bagi dua harta aku dengan kau. Hebat tak? Hebat. Mana ada orang sanggup macam tu. Tapi dia sanggup. Dia kata aku nak bagi dua. Dan harta aku nak bagi dua. Isteri aku pun aku ada dua. Aku nak bagi satu kat engkau. Kau pilih yang mana satu. Ini serius ni dalam riwayat disebutkan. Dalam Sahih Bukhari. Kan? Pilihlah mana yang berkenan dekat hati. Antara tu aku keceraikan. Nanti habis iddah ni kau kahwin. Kan? Jadi Abdurrahman bin Auf ketika dia dapat offer seperti itu, dia kata, semoga Allah memberkati engkau pada keluarga engkau dan kepada harta engkau. Semoga Allah berkati keluarga kamu dan harta kamu. Aku sebenarnya tak perlu tu, aku nak tahu satu benda je. Tunjukkan aku ni mana pasar. Itu yang Abdurrahman bin Auf kata. Tunjuk aku mana pasar. Kan kita tahu bahawa Abdurrahman bin Auf ni orang pandai berniaga. Jadi bagi dia, bukanlah dia tak nak terima bantuan itu, tapi bagi dia, dia mampu lagi untuk berusaha dan berikhtiar. Dia tak mahu untuk nak ditanggung sebegitu saja. Maka dia tolak dengan cara yang baik. Tapi dia kata, tunjukkan aku di mana pasar. Jadi tunjuklah pasar waktu tu di Madinah. Pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi. Iaitu pasar nama pasar tu pun nisbah kepada kabilah ataupun kaum Yahudi, namanya Bani Qainuqa. Ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi' ni, ini pasar, ini pasar Bani Qainuqa. Jadi dia pun lepas majlis tu dah selesai tu, dia pun pergilah bawa barang-barang keperluan yang lebih ni untuk dijual di pasar tu. Dia pergi je ke pasar tu, dia pun buka dan berniaga. Masya-Allah. Di antaranya dalam riwayat Bukhari tu kata dia bawa barang-barang ni seperti minyak sapi, kan, mentega, dijual. Jadi satu hari dia datang jumpa Nabi SAW, yang mana masa tu dia nampaklah kegembiraan di wajah dia. Nabi mengatakan, Nabi kata maksudnya tengok gembira nampak, macam itulah. Jadi Nabi macam Nabi beri isyarat, maksudnya Nabi nampak kegembiraan dia, sehingga Abdurrahman mengatakan, sebenarnya kata Abdurrahman, saya dah kahwin. Jadi Nabi tanya, berapa mahar yang kamu bayar? Jadi dia kata, sebungkal emas. Banyak, betul emas bayar. Kan? Jadi bermakna menunjukkan hadis itu bahawa dia berhasil dalam perniagaan dia. Jadi itu kehebatan Abdurrahman bin Auf sebelum pasar-pasar Islam itu diwujudkan oleh Nabi SAW. Asalnya memang pasar itu dikuasai, pasar-pasar di Madinah dia bawa pasar, semuanya kebanyakan dikuasai oleh Yahudi. Asalnya Nabi tak ada masalah. Nabi pun suruh bermuamalah biasa je. Tapi apabila ada unsur-unsur haram di situ, penipuan, riba dan sebagainya, dan melihat banyaknya daripada kesan-kesan yang tak baik, maka Nabi sudah mula mengambil pendekatan untuk membuka pasar.
Dia cari tapak, satu tapak tu Nabi tak berkenan, cari tapak yang lain, Nabi berkenan, tapi ternyata dekat dengan tanahnya orang Yahudi, dan orang Yahudi ni dia buat apa? Dia tak suka, kan? Jadi tak suka ni menyebabkan dia ganggu lah. Waktu ketika mana usaha untuk nak hidupkan tanah tu, dia kacau. Jadi Nabi pun ambil pendekatan, tak perlulah. Walaupun orang Islam kata, ini mereka dah melampau, dan kita akan kita kata kita lawan lah. Tapi Nabi kata jangan. Sebab ini baru lagi bagi Nabi. Usaha Nabi ni tidak lain adalah untuk menyatukan orang-orang yang di Madinah tu, apa pun saja agamanya, supaya yang paling utama pada waktu itu adalah mempertahankan kota Madinah. Sebab tu nanti kita akan masuk ke dalam piagam Madinah yang akan diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kemudian Nabi cari pasar dan dapat satu tapak yang kebetulan dianya dekat dengan perkuburan. Dan Nabi pun pilih tempat tersebut. Maka cara Nabi ni kendalikan pasar tu ialah pertama, first come first serve. Maksudnya siapa datang dia ada spot yang cantik lah. Dia tak main cop tak ada. Siapa datang awal, dia mungkin di depan lah. Kemudian yang lain akan ambil tapak lain. Jadi siapa yang rajin, manjada wajad lah. Siapa yang rajin dia dapatlah lebih. Jadi itu sebenarnya juga memberikan satu motivasi kepada orang untuk berlumba-lumba kepada kebaikan. Allah SWT Muhammad. Jadi itu terbinalah pasar Islam, dan pasar itu sangat hebat. Kalau kita tengok dalam sejarah, sehingga disebutkan pasar itu penuh dengan keberkatan. Bahkan apa yang diisi dalam pasar itu pun sangat hebat. Termasuklah di dalamnya orang banyak berzikir, sehingga disebutkan pasarnya para sahabat di Madinah itu seperti musallanya, seperti tempat solat kepada kaum muslimin. Bayangkan kita masjid ni macam tu, pasar dia macam masjid, macam tempat solat. Bersih, tenang, tak ada perkataan tak baik, jujur, amanah. Masya Allah. Itu pasar. Luar biasa. Baik. Kemudian Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ketika di Madinah itu. Jadi ketika Nabi dah kemaskan struktur masyarakat baru Islam ni, Nabi saudarakan dulu, Nabi kuatkan ukhuwah, Nabi tu dah mantap, Nabi dah. Sebab tu lah banyak hadis-hadis yang keluar tu, kalau kita tengok banyak Nabi SAW sebutkan hadis-hadis tu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh yang maha penyayang. Maka sayangilah yang di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Kan? Sehingga Nabi pun kata, saya tidak beriman seorang itu sehinggalah mengasihi saudara seperti ini. Bukan seorang mukmin orang yang kekenyangan sedangkan jiran itu kelaparan. Memaki kepada orang mukmin itu adalah fasik, dan juga membunuhnya adalah kufur, kata Nabi SAW. Dan membuang sesuatu di tengah jalan yang menyusahkan orang, itu, ataupun kita mengalihkan barang-barang yang mengganggu tengah jalan, itu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Dan dia merupakan cabang daripada iman. So banyak kita tengok hadis-hadis awal ketika di Madinah tu, banyak berbentuk untuk nak membawa kepada, kita panggil kuatnya kasih sayang dan kebersamaan. Nampak ada hadis-hadis tu, itu disebutkan. Jadi dah kuat, tengok Nabi tengok mereka saling kasih dah mula.
beramal dengan apa yang Nabi telah sebutkan, maka Nabi SAW mengalih pula pandangan untuk menyusun hubungan dengan golongan bukan Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan, untuk mewujudkan kesejahteraan, dan juga untuk kebaikan manusia sejagat. Dipanggil sebagai kebaikan sejagat. Orang kata human right. Tapi orang yang selalu cakap human right ni, tak ada human right pun. US cakap human right. Mana ada human right? Kan, konon-konon dialah yang memperjuangkan human right. Tapi tak right pun, kan. Ini hanya kata cakap kosong lah. Tapi Nabi SAW sendiri memang sangat menitik beratkan tentang kebaikan sejagat ni. Walaupun mereka adalah berlainan agama sekalipun. Di samping nak menyusun semula daerah-daerah di Madinah ni, kan. Jadi nak bentuk satu Madinah yang hebat. Itu. Jadi nak mewujudkan apa? Toleransi. Yang dalam sejarah dunia pada waktu itu belum pernah dinikmati yang namanya toleransi itu. Tak ada. Kita tahu waktu itu dunia penuh dengan kerajaan-kerajaan besar yang zalim, saling menindas, ada kasta. Ini golongan yang bukan sama mereka akan ditindas, akan dizalimi. Jadi Madinah adalah satu modul atau model negara yang diasaskan oleh Nabi yang penuh dengan toleransi. Sebab tu kita tengok nanti piagam Madinah itu adalah membawa kepada makna itu. Yang mana dunia pada waktu itu penuh dengan kefanatikan, ego. Jadi nak supaya toleransi itu wujud. Jadi siapa yang ada dalam Madinah pada waktu itu selain daripada orang Madinah yang masuk Islam? Adalah golongan Yahudi. Seperti mana yang kita tahu bahawa di situ adanya orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ni sebenarnya mereka datang dengan sebab asal dia adalah untuk menunggu kepada Nabi yang terakhir. Sebab dalam kitab Taurah itu disebutkan bahawa Nabi yang terakhir itu akan berada di negeri yang banyak kurma, iaitu Madinah. Jadi sebab itulah ramai yang mereka tu setelah diusir keluar daripada tanah mereka, atau bukan tanah mereka lah, tanah ni, tempat tinggal mereka ni, kerana mereka sendiri yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diturunkan oleh Allah balasan kepada mereka dengan diusir daripada tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka menuju ke serata pelusuk, tapi banyak yang menuju ke Madinah. Kerana mereka berharap dapat untuk nanti bersama dengan Nabi yang terakhir, dan atau dengan harapan lahir daripada kalangan mereka itu Nabi yang terakhir. Tapi ternyata bukanlah itu. Ya? Tak ada. Oh, yang orang dulu. Ya, maksudnya keturunan dia, tapi orang Islam lah. Mungkin ada. Di antara orang-orang yang Yahudi, asalnya dipanggil orang-orang Yahudi lah, asal agama. Tapi dia ni disebut dengan Bani Israel. Itu ada yang masuk Islam. Dan ada ramai juga yang masuk Islam. Termasuklah Abdullah bin Salam contohnya. Dan keturunan-keturunannya masih lahir daripada itu. Termasuk yang asalnya adalah Yahudi adalah isteri Nabi, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu adalah keturunan Yahudi. Sebab tu waktu ketika mana Safiyah dia cantik, keturunan Bani Israel, kan. Ketika Nabi kahwin ni, Aisyah dah kahwin memang cantik. Aisyahnya cantik, tapi maksudnya ya perempuan kan. Jadi akhirnya yalah, waktu tu ada apa namanya, kata-kata yang kadang-kadang tu mereka lemparkan just untuk menunjukkan kecemburuan itu. Di antaranya ialah mengatakan ini
orang Yahudi. Kan maksudnya anak atau orang Yahudi lah, orang perli lah Yahudi kan. Satu hari dia pun sedih, dia jumpa Nabi. Nabi kata, sedih kenapa Sofia? Dia kata, sebab aku ni dikatakan orang Yahudi. Dia kata, macam inilah, kalau ada orang kata kat kau katalah bahawa atuk aku ini adalah Nabi Harun. Saudaranya adalah Nabi Musa. Dan suami aku adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Cakap macam tu je. Segembira Sofia. Jadi kalau orang cakap, dia kata, apalah, aku punya atuknya Nabi Harun. Memang dia keturunan Nabi Harun. Saudara dia Nabi Musa. Suami aku Nabi Muhammad. Jadi dia, Nabi ajarkan tu, bukan Nabi ajar lawan, tapi Nabi ajar tu sebab nak supaya dia tenang. Kan. Itu Sofia. Naam. Jadi ada, keturunan tu ada. Tapi kita tak dapat kena pasti kecuali kalau mereka cakap lah. Tapi maknanya, selagi dia telah masuk Islam, dia bukan lagi Yahudi, dia panggil dia je adalah keturunan Bani Israel. Kerana Yahudi itu agama. Bani Israel adalah keturunan, bangsa. Jadi bangsa ni, kalau Bani Israel, ada saja yang Islam. Tapi kalau tidak, mereka adalah Yahudi yang menganut ajaran Yahudi. Dan Yahudi inilah nanti yang akan diperangi oleh kaum muslimin, bukannya Bani Israelnya. Jadi Israel sekarang ni yang dinamakan Israel itu, dia nisbahkan je nama Israel. Sebenarnya mereka ini tak semestinya adalah orang Bani Israel. Bahkan ada kajian mengatakan mereka bukanlah Bani Israel yang asal. Kan? Tapi mereka menganut agama Yahudi. Itu adalah kajian tu, panjanglah cerita. Tapi Bani Israel itu tidak semuanya Yahudi. Kerana ada di antara mereka yang beriman. Kan? Baik. Jadi waktu ketika mana mereka duduk di Madinah atau negara Arab, Jazirah Arab ni, sebenarnya mereka ni duduk dengan tanpa pengiktirafan. Faham maksudnya mereka ni bukan orang Arab. Ini mereka datang. Jadi maknanya mereka kita panggil apa? Orang pendatang lah. Tapi ketika mana Rasulullah datang, mereka taklah melawan dan sebagainya. Jadi Nabi SAW ni bahkan memeterai perjanjian dengan mereka dengan memberikan kemerdekaan. Dengan maksudnya Nabi bebaskan mereka, kamu nak beribadah, biar ibadah. Kan? Bahkan kamu nak uruskan kamu punya ekonomi, silakan. Macam tu Nabi berikan hak. Kalau dulu orang Arab, dia kita panggil apa, selalu berperang dengan orang Yahudi ni. Kalau orang Yahudi buat selek sikit, mereka kan, sebab ada asabiyah tu. Tapi ternyata Rasulullah SAW bincang, Nabi kata tak apa. Bagi kamu agama kamu nak ibadah, kami tak ganggu. Kamu nak bina ekonomi, silakan. Macam tu. Rasulullah SAW ni langsung tak mengambil tindakan politik untuk nak berseteru, nak berlawan dengan mereka. Nabi tak menghalau kepada mereka, disebutkan, ataupun rampas harta-harta mereka. Jadi ini sudah menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW yang bawa Islam ni adalah membawa kedamaian. Dan memang betul kalau kita tengok, kalau orang-orang yang betul-betul dia berakhlak dengan akhlak Islam ni, walaupun dia ada kuasa, dia tidak akan pernah menggunakan kuasa tu untuk nak menindas atau merampas. Saya waktu ketika mana pergi ke Andalusia tu, Andalus, memang itu yang berlaku di awal-awal dulu ketika mana mereka membuka kota-kota Andalus. Ternyata mereka bawa kedamaian. Bahkan dalam tu masih ramai, bahkan disebutkan majoriti asalnya adalah orang-orang Kristian, orang Nasrani. Tapi tidak diambil tindakan, bahkan dilayani dengan baik. Bahkan setiap sesuatu yang nak dibuat, dia ajak berbincang. Bahkan kalau perlu dia beli, dibayar dengan harga yang tinggi. Bahkan Masjid Cordoba tu sendiri pun sebenarnya, ketika nak dibesarkan tu, bukanlah dengan dirampas tanah-tanah orang-orang
kesian yang berada di sekeliling, tapi bahkan dibeli dengan harga yang tinggi. Apa saja yang mereka minta akan dibayar double ketika itu. Bahkan ada satu kisah disebutkan ada seorang perempuan yang waktu ketika mana dia saja, tempat lot dia saja yang belum lagi dapat selesai negotiation tu. So sampailah khalifah turun tangan sendirilah, jumpa dengan perempuan tu, dia kata, berapa yang kamu nak untuk kami dapatkan, untuk kami nak, sebab tanah semua dah ada dah, tinggal dia tu lot dia. Jadi kalau dia tak ada tu susah sikit lah kan. Dia kata, aku bukan sebab apa, aku sayang rumah aku ni sebab rumah aku ni di tengah-tengahnya ada pokok kurma dan ada jenis-jenis lah. So apa khalifah kata dekat dia punya orang-orang dia, cari rumah lain untuk perempuan ni yang ada sama macam tu. Dan bawa dia sampai dia rasa, maksudnya dia rasa sama ataupun dia rasa tak ada masalah. Walaupun terpaksa habiskan Baitul Mal sekalipun, sampai begitu. Untuk semata-mata perempuan Kristian ni. Maka dia binalah rumah untuk perempuan tu dan dibawa, dan ternyata perempuan tu terima. Akhirnya sampai begitu. Kalau ikut nak paksa senang je, bukan susah pun. Perempuan tua, halau keluar. Tapi itulah kita panggil kesantunan dalam Islam, akhlak dalam Islam ini, yang memang diasaskan oleh Rasulullah SAW itu dengan kedamaian dan kasih sayang. Baik, jadi perjanjian itu dimeterai, antara perjanjian dia, kita sama-sama untuk tahu jugalah, supaya kita sikit-sikit dapat ilmu juga kan, kadang-kadang kita tak perasan. Pertama, bahawa kaum Yahudi daripada Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Mereka bebas dengan agama mereka sendiri dan orang Islam dengan agama mereka. Sebab mereka Bani Auf ni, dia dah campur dah. Duduk satu tempat, Bani Auf, tapi ada Islam, ada Yahudi. Jadi maknanya, mereka bebas nak buat agama mereka. Kalau orang itu orang beriman, kena boleh beramal dengan keimanan dia. Kalau orang tu dia adalah Yahudi, dengan agama dia. Begitu juga dengan orang yang bersekutu dengan mereka. Maksudnya orang yang ada kita panggil kerjasama dengan mereka. Termasuk juga diri mereka sendiri, perkara ini juga untuk bukan Yahudi Bani Auf saja. Jadi bukan untuk itu saja, siapa-siapa kabilah Yahudi, kalau memang Adam tu ada orang yang beriman, dia bebas beramal dengan dia. Kalau Yahudi dengan agama dia, kalau orang yang bekerjasama, teruskan kerjasama, tak ada masalah. Yang kedua, bahawa orang Yahudi hendaklah membiayai negara seperti mana orang Islam juga hendaklah membiayai negara itu. Maksudnya sama-sama membangun ekonomi dalam negara. Kan? Orang Islam ada zakat. Orang Yahudi kena bayar teks, dipanggil. Macam itulah. Untuk membina ini semua digunakan untuk kembali kepada negara. Ketiga, maka hendaklah mereka sama-sama tolong-menolong menentang siapa juga yang memerangi orang-orang yang menganggotai piagam ni. Maksudnya yang sama dalam piagam ni, siapa yang bersama dalam piagam ni, kita kena lindung sama-sama. Walaupun dia bukan sama agama dengan kita. Atau lebih mudah kata, siapa yang dalam Madinah ni adalah sama dengan kita, berhak dilindungi. Kita sama-sama melindungi negara ini. Yang keempat, maka hendaklah mereka saling menasihati, saling membuat kebaikan dan bukan dosa. Maksudnya Nabi kata dalam perjanjian tu kena buat baik. Semua kita buat baik dan saling nasihat, dan jangan buat benda yang mungkar. Jadi sebenarnya, kalau kita boleh ke macam tu? Ya boleh. Sebab kalau mereka tu ahli kitab, iaitu orang Yahudi, apa yang dilarang dari Islam sebenarnya dilarang di dalam Yahudi. Sebab agama Islam ini sebenarnya menyempurnakan apa yang telah ada pada agama-agama, bukan agama lah, apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Sebab tu sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini mereka telah mengubahnya. Dan sifat orang Yahudi ni memang dia suka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi apabila Nabi sebut seperti itu, sebenarnya mereka tak ada masalah pun. Sebab setiap sesuatu yang dilarang dari Islam juga dilarang di dalam agama Yahudi. Yang kelima, mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya. Maksudnya kalau ada orang dia bekerjasama, orang itu buat salah, dia tak boleh yang ni pula dikira salah. Macam orang dulu jahiliah lain. Kalau orang ni buat salah, dia ada
kita panggil kerjasama dengan ni, orang ni pun salah juga. Ini masalah. Dan dulu di zaman jahiliah lagi, bukan kata yang tu, bahkan kalau anak buat salah, ayahnya dikira salah. Ayahnya juga akan dihukum. Itu orang jahiliah. Tapi bagi Islam tidak seperti itu. Dan pertolongan hendaklah diberikan kepada orang yang kena zalim. Kalau kena zalim dalam Madinah ni, siapa pun, kita semua kena tolong dia. Tak macam dulu, zaman Ashabiyah dulu. Kalau yang dizalimi itu, bangsa tu je lah, ada kaum tu je lah yang akan bela. Yang lain tak nak tolong. Tak, yang ni kita sama-sama. Kita ni dikira adalah merupakan sama dalam satu rakyat. Sebutkan. Dan bahawa orang-orang Yahudi hendaklah bersepakat dengan orang-orang mukmin selama mana mereka tidak berada dalam keadaan perang. Maksudnya mesti bersepakat untuk bersama-sama dengan orang-orang beriman. Kecuali dalam peperangan. Peperangan tidaklah semestinya kalau orang Islam pergi keluar perang, orang Yahudi wajib pergi perang. Tak perlu. Tapi dalam hal untuk nak menjaga kemakmuran negara ni, kita kena sama-sama. Tapi dalam perang, orang Islam pergi perang, kami tak minta tolong pun. Tak tolong tak apa. Tapi jagalah kita panggil apa? Keharmonian di tempat tu. Jangan pula kamu khianat. Dan nanti kita akan cerita pengkhianatan orang Yahudi terhadap perjanjian ni. Kan? Yang ke-8, bahawa kota Yathrib adalah terpelihara sepenuhnya, tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini. Maknanya kota Yathrib ataupun Madinah ini dijaga sepenuhnya. Tak boleh dicerobohi oleh siapa pun, hatta orang yang berada dalam piagam ini. Bahawa apa juga kemungkaran, yakni berupa pembunuhan atau apa juga pertelingkahan di antara sesama peserta piagam ini, sekiranya dikhawatiri membawa kepada bencana, maka hendaklah dirujuk kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Muhammad Rasulullah SAW. Kan? Maksudnya Nabi SAW kata, kalau apa pun berlaku, contohnya ada pembunuhan, maka kena balik kepada hukum Allah. Dan hakimnya mesti Nabi SAW. Orang-orang Yahudi ketika dengar tu sebenarnya, mereka sebenarnya setuju. Sebab apa? Sebab tahu keadilan Islam tu dan tahu keadilan Nabi SAW. Bermakna mereka sebenarnya lebih rasa safe, selamat. Sebab apa? Sebab kalau maknanya orang Islam tak akan buat sesuka hati terhadap mereka. Nampak? Itu sebenarnya bukan merugikan, bukan perjanjian yang merugikan sikit pun kepada mereka. Bahkan membawa keuntungan. Mereka adalah minority. Tapi mereka diberi hak seperti itu. Macam tu. Bahawa tidaklah boleh diberi perlindungan kepada Quraisy, yakni musuh. Begitu juga tidak boleh diberikan perlindungan kepada orang yang membantunya. Maksudnya waktu itu kan memang sudah ada permusuhan dengan orang-orang Quraisy Mekah. Jadi maknanya orang dekat Madinah ni yang duduk piagam ni, termasuk orang Yahudi, dia tak boleh lah orang yang datang dari Mekah ni kemudian dia pun jadikan tetamu dia. Dia lindungi. Dengan nama, dia tetamu aku kena lindung dia, kamu tak boleh buat apa-apa kat dia. Tak boleh. Sebab itu memang sudah ada permusuhan. Jadi kalau kamu bersama dengan kita dalam piagam ini, kamu tak boleh melindungi orang-orang Quraisy Mekah ini atau bantu dia. Inilah yang mereka ceroboh. Kerana mereka kemudian akhirnya membantu kepada orang-orang musyrikin untuk memerangi Islam secara mengkhianati kepada perjanjian itu. Dan bahawa hendaklah anda ada janji bantu-membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang nak ceroboh. Jadi setiap pihak ni wajib mengambil bahagian masing-masing tentang satu-satu perdamaian. Maksudnya setiap perdamaian itu ada bahagian masing-masing. Dan terakhir, piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim yang bersalah. Tak boleh gunakan, tengok ni apa, piagam kata tak boleh buat begini ni. Memanglah, tapi yang ni dia dah memang zalim, dia bersalah, dia kena hukum. Dia tak boleh gunakan tu untuk melindungi kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi dengan terpenteraian perjanjian ini, maka Madinah ni menjadi negara yang aman dan damai.
Ini punya asas satu perlembagaan lah kita sebut macam perlembagaan yang diasaskan oleh Nabi SAW. Jadi di ibu negerinya adalah Al-Madinah disebutkan. Pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Kerana itu Madinah ini menjadi sebuah negara Islam yang sebenarnya. Baik, sebab tu usaha setelah itu Nabi mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang lain. Yang di luar-luar tu semakin lama semakin berkembang, semakin aman di sekeliling. Ini cara politik Nabi SAW. Ini hebatnya Nabi SAW ini sebagai seorang pemimpin. Nanti kita akan bahaskan tentang perkara itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itu dengan orang Yahudi. Kemudian dengan orang yang bukan Islam yang lain. Termeterai dalam perjanjian tu. Tapi di antara cabaran yang ada pada waktu itu, ialah kita tahu orang Yahudi memang dia ada satu, kita panggil apa? Satu keadaan dengan orang Islam. Maksudnya kita tahu orang Yahudi tak reda pun dengan Islam. Tapi nak tak nak mereka akan terikat dengan perjanjian itu. Tapi ancaman yang paling besar juga sebenarnya adalah di kalangan orang Islam yang munafik.